Bismillahirrahmanirrahim. Solat jamak dan solat qasar. Dia panggil solat musafir. Solat musafir ataupun solat jamak dan qasar. Ada mereka yang tidak berapa faham berkaitan dengan solat jamak dan solat qasar. Jadi petang ini cubalah kita kupas sedikit berkaitan dengan dua solat ini agar kita dapat melaksanakan bila kita dalam musafir. Kadang-kadang kita musafir ni tak reti nak buat jamak qasar. Tak reti nak buat. Kita solat tamam 4 rakaat sebab kita tak tahu, kita tak belajar. Jadi petang ni cubalah kita sentuh sedikit nak berkaitan dengan solat jamak dan solat qasar. Yang pertama kita tengok solat qasar. Solat qasar. Qasar ini maksud dia pendek. Qasar ni pendek. Tarif solat qasar adalah memendekkan solat yang 4 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isyak kepada 2 rakaat, sementara solat maghrib dan solat subuh tidak boleh dikosarkan. Kena perhati betul-betul ni. Tak benda ni dia pening sikit. Jamak qasar ni. Okey, qasar ni maksud dia pendek. Qasar ni pendek. Maknanya kita memendekkan solat. Maksud solat qasar ialah kita memendekkan solat, iaitu solat yang 4 rakaat. Solat 4 rakaat kita pendek jadi 2. Hak 4 rakaat ada 3 je. Zuhur, asar, isyak. Jadi zuhur 4, asar 4, isyak 4, kita buat 2. Zuhur buat 2, asar buat 2, isyak buat 2. Sementara maghrib 3 rakaat tak boleh qasar. Ada orang qasar maghrib dia buat 1,5. Sahaja aku solat fardu maghrib qasar 1,5 rakaat kerana Allah Ta'ala. Siapa dia ajar? Tak boleh. Subuh 2 rakaat dah nak qasar juga, buat 1 tak boleh. Subuh tak boleh qasar, maghrib tak boleh qasar. Yang boleh qasar 3 waktu sahaja. Zuhur, asar, isyak. Ingat? Understand? Yes. Cakap Mak Saleh sikit. Okey, hukum qasar harus berdasarkan kepada dalil Quran dan hadis. Jadi qasar ni harus. Jamak biar dulu. Kita bincang qasar dulu. Jamak buang letak kat tepi dulu. Jangan fikir jamak, fikir qasar sahaja. Pening pula. Qasar sahaja. Qasar ni pendek. Kita tadi solat zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba lepas makan nasi tengah hari orang ajak pergi KL. Jom pergi KL. Anak saudara aku aksiden. Kita pun okey tak apalah. Lepas zuhur, lepas makan nasi, zuhur semayang dah. Kita pun siap-siap pukul 2.30 bertolak pergi KL. Zuhur semayang dah. Bertolak pergi KL sampai Bentong pukul 3.30. Katalah pukul 4. Sampai di KL pukul 5. Kita pun nak semayang asar. Asar semayang 2 rakaat sahaja. Tak payah semayang 4 rakaat dah sebab kita musafir. Asar 4 rakaat, solat 2 rakaat sahaja. Zuhur tak payah dah sebab zuhur dah semayang dah kat tersang. Zuhur tak payah semayang asar sahaja. Ataupun sampai di Bentong orang azan asar. Kita pun berhenti di masjid, solat 2 rakaat. Sahaja aku solat 2 rakaat, sahaja aku semayang asar 2 rakaat, qasar kerana Allah Ta'ala. Nak pergi KL tu niat lah. Tak semesti. Makcik nak pergi mana pakai? Pergi KL lah tu. Naik kereta tu mana niat lah tu. Tak semesti naik kereta sahaja aku naik kereta nak pergi KL tengok orang. Tak payah. Kita naik kereta tu dah niat dah tu. Senang je qasar ni. Hak 4 buat 2. Tapi kalau kita pergi waktu asar, tiba-tiba sampai sana maghrib. Maghrib tak boleh lah qasar, kena sembahyang 3 lah. Ini nak cerita qasar dulu. Qasar 4 jadi 2. Okey, jarak dibenarkan qasar dia panggil 2 marhalah. Iaitu 4 burudin. Burudin bahasa Arab ni. Di mana setiap burudin mempunyai 4 farsakh
dan setiap farsah terdiri daripada 5.514 meter mengikut kiraan moden. Dari itu dua marhalah adalah bersamaan 89 kilometer. Kita ambil 90 lah senang. Ya, maknanya kita musafir 90 kilometer bolehlah qasar. Pergi Bentong boleh tak? Tak sampai Bentong. Kan? Tersang ke Rauk baru 48. Rauk ke Bentong 20 lebih. Tak sampai 90 lagi. Kalau pergi Karak boleh lah. Boleh lah. Genting Sempah boleh. Boleh. Boleh lebih lah tu. Pergi Karak pun boleh dah. Karak boleh, Temeloh boleh. Nak pergi hospital Temeloh daripada Tersang boleh jamak sebab dah 100 lebih dah tu. Sampai Temeloh 100 lebih dah. Nak pergi jauh lagi lah, Perak, Kedah, Selangor tak kisahlah. Dekat-dekat ni pun kalau lebih 90 kita ambil 90 senang. Khilaf ulama ada 89, 86, 87, 92. Kita ambil 90 ke atas. Tak 90 kilometer, tak maka kita bolehlah qasar. Kita bincang qasar dulu. Qasar. Syarat solat qasar, hendaklah pelayaran atau perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Musafir itu perkara yang harus. Bukan musafir nak pergi berjudi. Nak pergi mana? Pergi Genting, pergi berjudi. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Dia kena musafir itu harus pergi ziarah orang sakit, pergi berniaga, balik kampung, pergi rumah anak. Kalau pergi nak main benda maksiat, nak minum arak, nak pergi bunuh orang, nak pergi hantar dadah, tak boleh. Dia kena yang diharuskan oleh syarak. Nak pergi tengok konsert boleh? Konsert kat Bukit Jalil boleh jamak qasar. Tengok konsert tu halal ke haram? Kalau halal boleh lah. Kalau benda tu halal boleh jamak qasar. Benda tu haram tak boleh. Nak pergi jual babi tak boleh lah. Babi tu haram. Muak lori nak pergi jual kat KL tak boleh. Okey, seterusnya. Jauh pelayaran atau perjalanan itu tidak kurang daripada 2 marhalah 89 km ataupun 56 batu. Berniat qasar di dalam takbiratul ihram kena sebut kena niat. Sahaja aku semayang Zuhur 2 rakaat qasar. Kena ada qasar. Sebab Zuhur tu 4 rakaat. Berapa pula 2? Kena tambah qasar. Usalli fardul zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Sebab zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat, tapi kita buat 2. Kenapa? Sebab qasar. Kena niat qasar. Sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak sebut qasar, tak boleh. Kena niat terlintas ada qasar, ada qasar. Yang terusnya di antara syarat solat qasar, tidak berimam dengan orang yang solat tamam sempurna. Kita sampai di Bentong, masuk waktu asar, kita nak qasar 2 rakaat. Kita pun masuk masjid. Imam tak makmum bila pun qamat nak sembahyang asar di Masjid Bentong. Kita pun jadi makmum. Boleh tak? Tak boleh. Sebab imam tu sembahyang 4 rakaat. Kita sembahyang 2. Nanti imam duduk tahiyat awal, imam bangkit, kita bagi salam. Pelik orang lain. Guana dia ni sembahyang 2 rakaat. Tak celaru pula. Kalau kita nak qasar, kita buat jemaah kat belakang. Maghrib tak apalah, dia tak qasar. Tak apa, tak ada masalah. Kita nak buat 2, imam nak buat 4, tak boleh. Tapi kalau kita imam tak apa. Kita sampai di Bentong nak semayang. Orang cuek, pakcik nak semayang ke? Pakcik nak kosan. Okey, tak apalah jadi imam. Dia orang Bentong 4 rakaat. Bila kita bagi salam, dia pun tambah 2. Tak apalah dia makmum. Kita jadi makmum tak boleh. Sebab imam solat 4.
rakaat, kita solat 2. Kalau kita nak solat dengan imam, kita kena solat tamam penuh 4 rakaat. Kita kena buat jemaah sesama kita lah. Nah, kita buat jemaah ataupun kita solat seorang kat belakang. Kalau kita nak qasar. Kalau kita tak nak qasar, nak tamam, okey boleh semayang berjemaah bersama dengan imam masjid tadi. Yang seterusnya, hendaklah solat yang dikosarkan itu terdiri dari solat 4 rakaat. Kalau ada ustaz yang mengajar boleh qasar maghrib, salah. Nah, ada ustaz mengajar qasar boleh maghrib boleh qasar juga, 1 rakaat setengah. Rakaat kedua tu selepas iktidal bagi salam. Tak payah dengar lah, itu salah. Maghrib tak boleh, subuh tak boleh. Yang boleh hanya 4 rakaat sahaja. Okey, contoh niat. Lepas ni kita buka soalan. Dia pening sikit, tak nampak tak? Tak apalah, lepas ni buka soalan. Okey, contoh niat. Kita ambil solat zuhur. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala ada qasar. Kalau asar pun sama. Usalli fardul asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Ataupun isya. Usalli fardul isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya' 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. 3 tu sahaja yang boleh qasar. Zuhur, asar dan juga isya'. Senang je. Tambah qasar kat belakang. Qasar. Jadi kita nak qasar saja pun tak apa. Sebab zuhur kita semayang dah di rumah. Sampai dibentuk semayang asar saja 2 rakaat. Lepas tu duduk di KL. Tak, kita semayang maghrib ataupun kita nak pergi lepas maghrib ke? Tak, solat maghrib siap di rumah. Isyak baru bertolak. Sebelum maghrib, sebelum isyak kita bertolak. Okey, sampai sana kita solat isyak 2 rakaat, tak apa. Tak, biasa orang buat dia jamak terus. Tak, ini anak cerita qasar sahaja. Boleh faham Tak apalah, tak faham apa buat faham. Angguk-angguk tak apa dah. Tak faham letih ya ustaz, nak cerita pula. Okey, seterusnya solat jamak. Lepas tak apa, kita buka soalan. Solat jamak pula. Solat jamak terbahagi kepada 2. Pening pula. Iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak ada 2 pula. Jamak dia himpun. Qasar pendek, jamak himpun. Jamak ni himpun. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Itu jamak dia bagi. Kalau qasar ni pendek. Qasar tak ada je 3 je. Zuhur, asar, isyak. Pendek jadi 2. Tapi jamak ni kumpul. Jamak ni kumpul. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Maghrib asar dengan maghrib tak boleh jamak. Isyak dengan subuh tak boleh jamak. Yang boleh 2 sahaja, iaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Itu maksud jamak. Jamak ada 2 pula. Jamak takdim, jamak takhir. Ada tanya, nak semayang jamak apa ni? Jamak takdim, jamak takhir. Jamak tak payah. Sebab tak reti nak semayang, tak payah. Jamak tak payah dia kata. Okey, tengok jamak takdim. Jamak takdim iaitu mengerjakan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur atau solat maghrib dan solat isyak dalam waktu maghrib. Okey, kita bertolak pergi ke KL pagi. Pagilah, katalah pukul 11. Pukul 11 pagi. Sampai di KL masuklah zuhur. Masuk zuhur kan. Kita pun nak semayang lah, kita pun jamak. Jamak himpun. Tak, zuhur dengan asar. Semayang zuhur, lepas tu semayang asar terus. Waktu zuhur tu, orang azan zuhur, kita pun semayang zuhur, semayang asar. Bila masuk asar, tak payah semayang dah. Sebab kita jamak dah. Kita jamak dah.
Maknanya solat Zuhur 4 rakaat, solat Asar pula 4 rakaat. 8 rakaat. Itu dia panggil jamak. Kalau kita nak qasar sekali boleh. Zuhur 2, Asar 2. Solat Zuhur 2 rakaat, kita belajar dah Zuhur qasar, sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Solat Zuhur 2 rakaat. Selepas salam siap, bangkit pula. Sahaja aku solat Asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Solat Asar 2 rakaat. Lepas salam habis. Zuhur 2, Asar 2. Bila masuk Asar tak payah semayang dah. Sebab kita dah jamak siap dah. Jamak takdim dia panggil. Understand? Yes. Okey, itu solat jamak takdim. Maghrib dengan Isyak sama juga. Nah, maghrib dengan Isyak. Duduk di KL petang, kita pun bertolak balik. Tolak balik. Tak, tolak pukul 3 ke, pukul 4 lepas asar lah, tolak lepas asar. Nah, sampai di Bentong masuk waktu maghrib. Tak, masuk waktu maghrib. Kita pun semayang terus. Maghrib, lepas tu Isyak. Jamak takdim dia panggil. Maghrib 3, Isyak 4. Boleh. Nak qasar? Okey, qasar. Maghrib tak boleh. Qasar Isyak je lah. Jadi maghrib 3, Isyak 2. Maghrib 3 rakaat. Tak, sebab maghrib tak boleh qasar. Solat penuh 3 rakaat. Isyak boleh qasar. Okey, semayang 2. Kalau raja semayang 4, tak apa. Boleh pilih. Nak 4 ke nak 2 pun tak apa. Kita nak buat 2-2 pun tak apa, 4-4 pun tak apa, 4-2 pun tak apa, 2-4 pun tak apa. Nah, biasa buat 2-2 lah. Zuhur nak buat 4, Asar nak buat 2, boleh. Zuhur nak buat 2, Asar nak buat 4, boleh. Zuhur nak buat 2, Asar nak buat 2, boleh juga. Itu dia panggil jamak nak qasar sekali. Zuhur nak buat 4, Asar nak buat 4, boleh. Itu jamak saja. Tak buat qasar. Kalau jamak qasar, kita kumpul, kita pendek pula. Dan kita solat dalam waktu yang pertama. Zuhur dengan Asar, solat waktu Zuhur, dia panggil jamak takdim. Maghrib dengan Isyak, solat waktu Maghrib, dia panggil jamak takdim. Takdim ni dahulukan. Nah, maknanya kita ambil yang belakang letak ke depan. Okey, yang kedua jamak takhir. Jamak takhir ni sama juga, cuma solat di waktu belakang. Zuhur dengan Asar, solat waktu Asar. Dah sampai di KL Zuhur. Biar tak semayang lah. Dah, tempat tak ada ni, susah ni. Dah atas highway ni, tak apalah. Kita pun niat, aku nak solat maghrib dalam waktu Isyak. Jamak takhir. Sampai di kampung atau ni rumah anak kita, dah masuk Isyak. Kita pun solat maghrib, solat Isyak. Dalam waktu Isyak. Ataupun Zuhur dengan Asar. Nah, nak solat Zuhur, kena niat lah. Nak niat Zuhur, nak solat Zuhur dalam waktu Asar. Bila sampai sana waktu Asar, okey, solat Zuhur, solat Asar. Nak solat Zuhur dulu pun tak apa, Asar dulu pun tak apa. Tapi kalau takdir, kena solat Zuhur dulu. Pada waktu Zuhur. Tapi kalau takhir boleh pilih. Nak solat Zuhur dulu pun tak apa, Asar dulu pun tak apa. Nak solat Asar baru Zuhur boleh juga. Asar 2, Zuhur 2, ataupun Zuhur 2, Asar 2 boleh. Tapi solat di waktu yang belakang, dia panggil jamak takhir. Takhir ni tak ke belakang. Takdim tak ke depan. Mudah je. Nah, cuma dia istilah saja, takdim dengan takhir. Okey, syarat solat jamak. Yang pertama, solat jamak takdim. Hendaklah bersolat secara tertib, iaitu mendahulukan solat Zuhur daripada solat Asar dan solat Maghrib daripada solat Isyak. Kalau takdim, kena buat solat yang depan dulu. Kalau Zuhur dengan Asar, kena buat Zuhur dulu. Kalau Maghrib, Isyak, kena buat Maghrib dulu. Takdim tak boleh buat Asar dulu. Sebab waktu Asar tak masuk lagi. Tak boleh buat Isyak sebab Maghrib, sebab Isyak tak masuk lagi. Kena buat Maghrib dulu. Yang kedua, hendaklah niat jamak takdim dalam solat pertama sebelum salam, tetapi yang afdalnya di dalam takbiratul ihram. Kalau boleh niat masa takbir ni. Sahaja aku solat Zuhur 2 rakaat qasar serta jamak takdim dengan Asar. Allah panjangnya Ustaz.
Kalau boleh, tak boleh tak apa. Niat zuhur saja. Allahu Akbar, dalam hati sahaja aku solat zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Lepas dah tu dah ketika habis bab pun tak apa dah. Dah jamak takdim dengan asar. Niat kita. Nah, jamak takdim dengan asar. Bila asar sekarang niat asar saja. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Kena niat dua-dua lah. Zuhur kena niat, asar kena niat. Tapi dalam solat pertama tu kena niat, kena azam nak solat asar dalam waktu zuhur jamak takdim. Sebelum salam tu niatlah celah mana pun tak apa. Tak ketika rokok ke, ketika iktidal ke, sujud ke, aku nak solat isyak dalam waktu maghrib. Niat kita. Jamak takdim. Maknanya kena niat tak sebelum salam. Berturut-turut di antara salat yang dijamakkan itu. Okey, kalau kita jamak zuhur dengan asar, tak seeloknya dia kena qomat dulu. Qomat tak payah azan lah. Tak, qomat mula-mula solat zuhur. Lepas tu habis salam bangkit terus. Tak payah wirid panjang-panjang. Nah, dia panggil putus dia punya mualaf pula. Lepas salam tu bangun pula qomat solat asar tu. Jangan duk sela, duk bersembang dulu. Tak boleh dah. Nak berdiri panjang-panjang, nak berdoa pun tak payahlah. Nak berdoa lepas solat yang kedua. Celah-celah tu kena tak berturut-turut. Jangan kita tak berhenti lama sangat. Berhenti lama sangat. Berkekalan pelayaran atau perjalanan. Nak solat sebelum sampai kat kampung. Jangan sampai tersang. Tak apalah solat kat Rauk lah. Tak apalah solat kat Ceruh lah. Bawa lagi. Tak apalah solat kat Batu Talam lah. Tak apalah solat kat Batu Malim lah. Sampai tersang. Tak boleh dah. Berdosa dah. Nak solat kena sebelum sampai kampung kita. Batu Talam boleh. Batu Malim boleh. Qada lah. Kalau tersang kena qada lah. Koyan boleh lagi. Dia kira kampung yang buat jemaat. Mana Koyan dia buat jemaat, okey boleh. Kampung lain. Kalau di Batu Malim tu dia orang solat jemaat tersang tak boleh. Tapi Batu Malim dia solat jemaat tempat dia, okey boleh lah. Dia kira kampung lain lah. Dia kampung yang ada buat jemaat maka kita boleh lah. Makna dalam musafir dia kata. Kalau sampai tersang musafir apa lagi? Ataupun kita nak bertolak pergi KL. Tiba-tiba orang azan zuhur. Azan zuhur. Kita pun bertolak lah. Tak boleh dah. Sebab masa zuhur dah masuk tu kita berada di tersang lagi. Nak bertolak kena sebelum zuhur. Pukul 12.30 ke. Tak boleh lagi. Tak boleh dah. Sebab ketika kita musafir tu zuhur dah masuk dah. Zuhur dah masuk dah. Kita makan-makan siap orang azan zuhur. Tak apalah kita jamak lah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau nak sembahyang berjalan boleh. Kena 4 rakaat lah. Tak boleh qasar, tak boleh jamak. Sebab zuhur kita berada di kampung kita lagi. Kalau kita nak berjalan, okey tak apa, tak ada masalah. Solat di Rauk boleh, tapi 4 rakaat. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Sebab ketika zuhur tadi kita masih berada di kampung kita lagi. Kecuali kita dah keluar dari kampung kita, kita bolehlah. Kita bolehlah jamak qasar. Kita kena niat masa zuhur tadi. Masa zuhur. Asar tak payah. Masa zuhur tu dah sebab kita solat zuhur. Asar tak masuk lagi. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Lepas tu niatlah hati kita jamak takdim dengan asar. Tak apa dah.
Ataupun nak solat asar dalam waktu zuhur, jamak takdim. Bila asar, tak payah niat apa-apa dah. Niat asar sahaja. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Niat gitu je. Sebab zuhur tadi niat dah. Masa zuhur tu kena niat. Maghrib, isyak, maghrib tu kena niat. Sebab itulah kalau boleh dia kena niat sekali takbir tu. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar serta jamak takdim dengan asar kerana Allah Ta'ala. Isyak pula sahaja aku asar pula sahaja aku solat asar 2 rakaat jamak takdim dengan zuhur. Boleh juga. Boleh juga gitu ke takbir. Kalau tak apa juga. Boleh. Mana yang afdal takbir lah. Tapi kalau takut kita tak sempat lah sebab takut lama sangat dah. Allah. Panjang sangat ni. Duk main takbir 3-4 kali sudah. Okey, seterusnya berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama zuhur atau maghrib berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua iaitu asar dan isyak. Kita kena yakin bahawasanya solat pertama tadi berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua. Maknanya kita solat zuhur tu kena yakin bahawasanya waktu tu panjang lagi, sempat solat asar. Solat zuhur dengan azan asar dah. Tak boleh lah. Maknanya solat zuhur, lepas tu solat asar. Waktu zuhur tu panjang lagi. Maknanya berkekalan waktu tu. Ini berkaitan dengan syarat solat jamak takdim. Okey, yang kedua. Solat jamak takhir. Hendaklah berniat jamak dalam waktu pertama, iaitu zuhur atau maghrib. Kita ambil takhir pula. Kita naik highway, nak pergi KL, tiba-tiba maghrib nak habis dah. Tak sembahyang lagi ni. Kita pun niatlah. Kena niat. Tak niat tak boleh. Kena niat. Aku nak solat maghrib dalam waktu isyak. Jamak takhir. Siapa tak niat, dia kena qada. Dia kena qada maghrib dia. Sebab dia tak niat. Aku nak solat zuhur dalam waktu asar jamak takhir. Kita pun tak apa. Naik kereta. Sampai di KL, asar. Solat zuhur dengan asar, jamak takhir. Niat tu penting. Sebab tu kena bagi tahu dalam kereta tu. Driver kena bagi tahu. Kita solat jamak takhir kat KL. Okey, niat belaka? Niat. Atas bas pun kena bagi tahu penumpang tu. Kena bagi tahu suruh niat. Kalau tak niat, maka kena qada lah, berdosa lah dia, tak semayang. Atas kapal terbang pun sama, kena niat juga. Tak kira lah bila kita musafir. Okey, yang kedua, masih berada dalam musafir hingga selesai kedua-dua solat. Biasalah. Maknanya dalam musafir tadi dua-dua solat tu. Jangan ketika kita contohnya kita semayang atas kapal terbang lah. Tengah-tengah semayang sampai dah Kuala Lumpur. Tak apa lagi sebab kita musafir kan. Nak ceritanya jangan sampai takdilah. Nak semayang kena sebelum sampai kampung kita. Dikira musafir lagi. Sungai Koyan ke, Batu Malim ke, Batu Talam ke, boleh lagi. Sampai tersang tak boleh dah. Walaupun kita duduk sang satu, sampai sang tiga tak boleh dah. Dikira tersang satu kampung lah. Sebab solat Jumaat satu je. Sang satu, sang dua, sang tiga satu kampung. Dikira kampung kita dah. Masuklah Felda, dikira kampung kita dah. Tak boleh lah nak jamak qasar. Nak jamak qasar kena sebelum sampai Felda tersang tadi. Begitulah secara ringkas, secara ringkas yang kita cuba sentuh sedikit berkaitan dengan panduan solat jamak dan solat qasar. Maknanya kita kena ingat dia boleh berlaku. Kita nak jamak, kita nak qasar saja pun boleh, nak jamak saja pun boleh, nak jamak qasar pun boleh. Nak qasar saja, kita solat asar saja 2 rakaat. Zuhur solat di rumah dah. Nak jamak saja boleh juga. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nak jamak qasar boleh juga. Zuhur 2, asar 2. Dia jamak dengan qasar ni lain-lain. Qasar lain, jamak lain.
Nak buat jamak saja pun tak apa, nak buat qasar saja pun tak apa, nak buat qasar jamak sekali pun tak apa. Tak ada orang tak reti dia buat empat-empat, tak apa. Tak, dia jamak tapi dia nak qasar tak pandai. Dia buat zuhur 4, asar 4. Tak, ada orang dia buat zuhur 2, asar 2. Biasa kita buat zuhur 2, asar 2 je. Tak, sebab dia qasar jamak ni dia panggil rukhsah, hadiah daripada Allah. Allah bagi kelonggaran pada kita bila kita musafir, boleh kita memendekkan solat, boleh kita menghimpunkan solat. Macam orang sakit lah. Ya, dia semayang berdiri. Bila sakit boleh duduk. Boleh duduk. Sebab dia tak mampu berdiri, dia pening ke, dia rasa nak pengsan ke, dia rasa boleh duduk. Tak mampu duduk, okey dia boleh atas katil ke, dengan anggota dia dengan leher ke, dia boleh. Maknanya kelonggaran. Solat pun sama juga, kita musafir. Bila musafir Allah bagi kelonggaran, maknanya kalau kita tak kita musafir, Allah bagi suruh pendekkan solat. Hak 4 menjadi 2. Dan boleh himpun pula. Sebab dulu zaman Rasulullah selalu musafir kan, guna kuda, unta. Sekarang ni pun walaupun kita guna kenderaan, guna kapal terbang pun boleh juga. Sebab dia kira jarak. Ada kata ustaz, Allah boleh jamak ke ustaz? Lalu ni masjid banyak. Masjid banyak boleh. Dia tak kira masjid sikit ke banyak. Dia kira jarak perjalanan. Bila sampai 2 marhalah, dah lebih kurang 89 km, maka bolehlah. Tak kira lah naik kapal terbang ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik kereta api ke, naik bas ke, tak boleh. Dia kira jarak perjalanan, kita diberi kelonggaran untuk kita solat jamak dan solat qasar tadi. Cuma kita kena ingat, tujuan kita musafir itu kena yang harus. Musafir haram tak boleh. Musafir haram tak boleh, musafir maksiat tak boleh, dan kita kena ada matlamat. Setengah orang dia kita balik kampung. Kampung kita ke kampung mak kita? Kita duduk tersang dah. Kampung kita tersang dah. Sana bukan kampung kita dah. Okey, dalam musafir boleh. Sampai sana dalam masa 4 hari boleh. 4 hari. Dalam masa 3 hari tu boleh. Balik Sabtu Ahad dah. Boleh, tak ada masalah. Jangan lebih pada 3 hari, 4 hari. Boleh. Boleh. Orang lain tak ada lah. Boleh. Tak apa. Tapi kalau boleh kita bagi anak lelaki lah. Boleh. Tak apa. Dia tak mampu nak bergerak dah, dia sakit. Kita nak ambil wuduk untuk dia, boleh. Pakai sarung tangan. Ataupun kita beli spray tu. Spray lah. Spray muka sikit, sapu. Spray tangan sikit, sapu. Ambil wajib je. Muka, tangan, kepala, kaki cukup lah. Tak payahlah berkomor, tak payahlah. Nak ambil yang wajib saja. Telinga tak payah. Dan sekali je. Sekali cukup. Dia 3 kali tu sunat je. Nak ambil spray. Ataupun kita lap-lap di kain ke, di air ke, boleh juga. Lepas tu celup lain pula. Hak lain pula. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Contohnya dia duduk hospital. Tak boleh bergerak. Kita ambil wuduk untuk dia. Kalau tak boleh kena air, tayamum. Tayamum lagi senang ambil. Sekarang ni ada debu tayamum. Dia buat macam bedak. Ada jual debu tayamum. Dia buat macam bedak. Kita letak atas kertas. Muka. Kali kedua, tangan. Diri. Boleh semayang. Tak biasa buat.
Sekarang ni senang dah. Dia buat macam bedak dah. Ustaz, saya nak tanya sikit. Ha. Mak kita dia sakit. Dia tak boleh kena air sejuk ambil sembahyang tu. Kita panaskan sikit boleh? Boleh? Tak apa. Sebab tu nak tanya. Sebab saya suka. Boleh. Boleh. Saya pernah buat macam tu. Jangan panas sangat. Dia Kalau panas sangat, makruh. Suam-suam boleh lah. Suam-suam boleh. Macam mandikan anak lah. Anak pagi-pagi nak pergi sekolah sejuk lah. Kita suam, tak apa. Kalau sampai dia tu panas sangat tu makruh. Makruh. Tak boleh. Pancuk shower tu. Boleh. kalau misalnya anak yang belajar keluar dari kawasan balik kita tersang ni kena jamak juga ke? Anak belajar di KL dah. Dia balik tersang kampung dia dah. Dia tak boleh dah. Tak boleh jamak dah. On the way boleh, musafir boleh. Sampai tak boleh dah. Dia gini. Anak kita duduk di KL, duduk asrama. Sana dia panggil tempat dia bermukim. Tersang tempat dia mustautin. Mustautin dengan bermukim tak boleh. Dia sampai di tempat dia tak boleh jamak dah. Kampung dia dah. Balik tersang pun sama juga. On the way boleh. Di Bentong, di Rauk, boleh. Sampai kampung dia, di kampus dia tak boleh dah. Itu dikira tempat dia bermukim. Dia balik tersang pun tak boleh. Dia duduk 2 hari di tersang, dia kena sembahyang penuh macam kita. Sebab kampung dia. Tempat dia bermustautin. Sembahyang sunat tak payah baca tahiyat akhir. Kena baca. Sebab dia rukun. Sunat pun kena baca juga. Tahiyat akhir kena baca. Tambah sikit je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup dah. Tak kena tambah sikit. Tahiyat akhir kena baca walaupun solat sunat. Sebab dia rukun solat. Tak baca tak sah.